Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan tebusan 3 PSBK 3223 iaitu taswiran produk berdasarkan teori estetika Featherman. Saya Nur Ain Nazrahwati Nazri daripada PISMP Bahasa Melayu 5 PSB Unit 2 semester 3 ambilan Jun 2020 berangka giliran 20201123500097. Dan bagi untuk pesyarah yang akan menilai pembentangan saya pada kali ini ialah Dr. Zamani bin Muhammad Nur PA. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan dulu tentang teori estetika Featherman ini. Okey, seperti mana yang kita tahu, teori estetika Featherman ini mempunyai 4 langkah, iaitu yang pertama, deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu ialah memberi gambaran nyata tentang karya berdasarkan apa yang dilihat. Manakala untuk yang kedua adalah analisis, iaitu memberi penghuraian berdasarkan visual yang terperinci dan mendalam. Dan ketiga, interpretasi. Interpretasi pula ialah memberi tafsiran atau penjelasan berkenaan makna, tujuan dan kesan di dalam satu karya. Dan akhir sekali ialah penilaian, memberi pandangan, pendapat dan membuat keputusan berdasarkan pemerhatian hasil kerja seni secara keseluruhan. Baiklah, kita akan terus kepada langkah yang pertama, iaitu langkah deskripsi. Langkah deskripsi ini kita akan nilai dari segi nama pengkarya, bidang, aktiviti bidang, tarikh penghasilan, alat dan bahan dan sekali elemen yang terdapat di dalam hasil karya saya. Okey, untuk nama pengkarya saya sendiri Nur Ain Nazrahwati Nazri. Dan untuk bidang, saya menggunakan bidang membentuk dan membuat binaan. Manakala aktiviti bidang pula adalah model. Okey, tarikh penghasilan saya menghasilkan karya ni saya bermula dari 13 Ogos 2021 sehinggalah 24 Ogos 2021 yang mana saya berjaya menghasilkan hasil karya ini kurang daripada 2 minggu. Seterusnya alat dan bahan. Alat dan bahan saya menggunakan gam, gunting, cat air, gulukan, kapas muka, surat khabar dan crepe paper flower. Baiklah, jika kita perhatikan gambar yang telah saya lampirkan di dalam slide ini, untuk menghasilkan papan pemotong dengan pisau, saya banyak menggunakan gam, gunting serta cat air. Dan untuk buah oren yang seakan-akan dipotong tu, saya pun menggunakan alat yang sama, gam, gunting dan cat air. Tetapi manakala glue gun dan surat khabar, saya banyak gunakan alat ni untuk menghasilkan bakul rotan. Manakala untuk buah oren saya gunakan crepe flower, paper flower serta kapas muka, yang mana isi oren tu adalah kapas muka lah. Kalau untuk kulit, crepe paper flower. Okey, seterusnya elemen yang terdapat dalam hasil karya saya. Okey, elemen yang paling utama yang saya ingin tonjolkanlah buah oren. Iaitu buah yang saya pilih adalah buah oren. Manakala yang kedua bakul, yang seakan-akan seperti bakul rotan. Seterusnya papan pemotong dan pisau. Okey, langkah yang seterusnya ialah langkah analisis. Analisis ni kita boleh nilai dari dua perkara penting, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, unsur seni yang saya dapati dalam hasil karya saya ada 4. Yang pertama warna, dan kedua bentuk, ketiga jalinan dan akhir sekali ialah ruang. Okey, untuk warna, dari segi warna tu saya terdapat satu warna asas iaitu warna merah. Manakala warna panas pula saya menggunakan warna oranye dan warna coklat. Selebihnya ialah penggunaan warna tertiar. Okey, untuk warna asas tu seperti mana kita tahulah, warna merah adalah warna asas. Tapi saya hanya gunakan pada pemegang pisau saja, iaitu corak yang sedikit tu saya warnakan dengan warna merah. Okey, untuk buahan saya gunakan warna panas lah untuk buah oren, iaitu oren yang terang, dan warna coklat untuk bakul. Seterusnya yang lain, saya banyak menggunakan penggunaan warna tertiar, yang mana saya mencampurkan warna lebih daripada 2, sekurang-kurangnya 3 warna lah saya campur. Contohnya untuk papan pemotong tu saya campurkan warna jingga muda dengan coklat dan warna putih, dan akhirnya terhasillah warna susu. Seterusnya, yang kedua, terdapat unsur seni bentuk, iaitu bentuk bulat, bentuk hemisfera, bentuk segi empat tepat. Okey, untuk bentuk bulat tu kita beritahulah bentuk bulat tu adalah buah oren. Manakala untuk bentuk hemisfera tu adalah bentuk buah oren yang dah dipotong tu. Okey, seterusnya adalah bentuk segi empat tepat, iaitu papan pemotong tu lah, berbentuk segi empat tepat. Yang seterusnya ialah jalinan.
terdapat dua jalinan yang dikesan dalam hasil karya saya, iaitu jalinan sentuh dan jalinan tampak. Untuk jalinan sentuh, jalinan sentuh ni bermaksud jalinan yang kita nampak dan kita boleh rasa. Manakala untuk jalinan tampak, kita boleh nampak saja tapi kita tak boleh rasa. Jadi jalinan sentuh yang terdapat dalam hasil karya saya ialah kita boleh tengok dekat baku rotan, yang mana baku rotan tu dia ada kesan jalinan yang agak kasar lah, permukaan yang agak kasar dan timbul. Manakala untuk jalinan tampak, kita boleh tengok dari segi buah oren yang dipotong tu. Kerana buah oren yang dipotong tu saya hanya menggunakan kaedah cetakan yang berbentuk dua dimensi. Jadi kita hanya boleh nampak kesan garisan halus saja, tapi kita tak boleh rasa. Sebab itulah saya dapat mengesan jalinan tampak yang ada pada buah oren yang sudah dipotong itu. Air sekali ialah ruang, iaitu ruang di antara beberapa buah oren di dalam bakul, yang mana ruangnya agak tertutup dan sempit. Kenapa saya mengatakan ruangnya agak tertutup dan sempit? Kerana saya menyusun buah oren itu secara rapat-rapat, bukan secara jarak-jarak. Kalau saya susun buah oren itu secara jarak-jarak, maka terhasillah ruang yang ruang terbuka ataupun ruang yang luas. Tapi dari segi hasil karya saya menjadikan ruang antara buah oren itu ruang tertutup. Kerana saya letak dalam bakul kan, jadi bolehlah nampak longgokan buah oren tu di dalam bakul. Seterusnya, dari segi prinsip rekaan, terdapat dua prinsip rekaan yang saya dapati dalam hasil karya saya, iaitu yang pertama ialah kontra dan kedua adalah penegasan. Baik, untuk kontra, prinsip rekaan pertama yang adalah penggunaan warna yang kontra, iaitu warna buah oren dan warna bakul, serta warna pisau dan warna pemotong. Kalau kita lihat dalam gambar tu, kita boleh nampak perbezaan yang ketara lah antara oren dengan warna bakul. Kerana warna buah oren tu adalah oren yang terang, manakala untuk bakul pula adalah warna coklat yang gelap. Jadi terhasillah warna yang kontra antara dua objek ni lah. Manakala untuk pisau dan papan pemotong juga memberikan warna yang kontra, kerana pemegang pisau tu warna gelap hitam, namun papan pemotong pula warna yang cerah. Jadi wujudlah perbezaan kontra warna di situ, yang mana cerah dan gelap. Prinsip rekaan kedua ialah penegasan yang kita boleh lihat pada buah oren. Dan ciri-ciri penegasan yang saya perolehi berdasarkan buah oren itu adalah dari segi warna dan cara penyusunan. Mengapa? Kerana penggunaan warna yang cerah dan terang. Manakala untuk cara penyusunan pula, saya menyusun buah oren itu secara melimpah. Seakan-akan buah itu melimpah daripada bakul rotan tersebut. Baik, langkah yang seterusnya ialah langkah interpretasi. Interpretasi ni saya bahagikan kepada 3, iaitu hubungan antara tajuk dan karya, makna di sebalik produk dan perasaan terhadap hasil karya. Pertama, hubungan antara tajuk dan karya. Perkaitan antara tajuk, karya dan produk ini dapat dilihat dari segi perkataan segar. Tajuk bagi model saya ialah model buah oren segar. Kenapa saya letak perkataan segar? Kerana saya nak menunjukkan bahawa produk saya ni memang saya tumpukan kepada buah oren yang betul-betul fresh, betul-betul segar daripada ladang. Kerana ada sesetengah buah oren yang sudah lama akan ada sedikit kesan topoka hitam ataupun lebam, menunjukkan buah itu sudah lama. Jadi jika kita lihat buah oren secara dekat ataupun close up, memang saya tidak masukkan sebarang elemen seperti topoka hitam ataupun lebam, garisan-garisan hitam seperti yang saya nyatakan lah, sebab saya memang ingin menghasilkan sebuah oren yang segar dan fresh dan tidak lama. Seterusnya ialah makna di sebalik produk. Produk ini seakan-akan menggambarkan suasana sebuah keluarga yang sedang menikmati sarapan pagi. Sebelum saya melakukan hasil karya saya melakukan sedikit kajian terhadap buah oren ini, yang mana saya dapati buah oren ini sering dijadikan sebagai sarapan pagi. Tidak semestinya makan begitu saja, tapi juga boleh buat sebagai minuman. Kalau kita lihat dari segi gambar yang telah saya lampirkan,
saya meletakkan model saya ni di atas meja dapur. Dari situlah timbulnya makna di sebalik produk, yang mana produk ini sangat sesuai lah untuk menggambarkan situasi yang mana sebuah keluarga sedang mengupas buah oren, sedang memotong buah oren ataupun sedang memerah buah oren tu. Jadi itulah makna yang saya cuba ingin sampaikan di sebalik produk yang saya hasilkan. Sekali ialah perasaan terhadap hasil karya. Saya berasa berpuas hati serta berbangga dengan hasil karya yang telah dibuat kerana saya mampu membuat sebuah model yang seakan-akan kelihatan seperti objek yang sebenar. Jika kita lihat pada gambar di sini, saya letakkan model saya ni di bahagian rak hiasan ibu saya di bahagian dapur, yang mana ibu saya memang khaskan rak ni untuk letak replika buah-buahan. Jadi bila saya masukkan model saya di tempat yang sama, iaitu di rak hiasan ibu saya rasa model ini sangat sesuai untuk dijadikan hiasan. Jadi saya rasa berbanggalah kerana saya telah berjaya menghasilkan karya yang mampu menghiasi bahagian dapur rumah saya. Akhir sekali ialah langkah penilaian, yang mana kita akan menilai dari segi kekuatan, kelemahan dan memberikan cadangan penambahbaikan. Dari segi kekuatan produk, saya berjaya menggunakan bahan terbuang atau bahan terpakai seperti kotak dan surat khabar dalam menghasilkan karya yang menarik. Oleh sebab kekangan yang kita hadapi sekarang, iaitu pada musim COVID-19, saya tidak peluang untuk memberi bahan-bahan yang lebih menarik ataupun lebih cantik di kedai. Jadi saya mengolahkan idea saya dan menggunakan bahan-bahan yang terbuang seperti kotak dan surat khabar. Seterusnya ialah kepelbagaian teknik telah digunakan sepanjang menyiapkan produk. Contohnya untuk buah oren, saya menggunakan teknik pembungkusan. Saya bungkus kapas muka dengan menggunakan crepe paper flower. Manakala untuk bakul rotan pula, saya menggunakan teknik gulungan serta lilitan dan gam atau tampalan. Akhir sekali, saya menggunakan teknik potongan dan guntingan dan catatan serta teknik tampalan dan gam untuk buah oren yang telah dipotong, pisau dan papan pemotong. Kekuatan yang ketiga ialah saya dapat menghasilkan sebuah produk yang kemas, cantik dan tidak comot. Seterusnya, penilaian terhadap kelemahan produk. Pertama, kelemahan produk saya ialah produk saya ni terlalu ringkas dan tidak pelbagai. Seterusnya, penggunaan bahan yang mudah rosak dan cepat luput. Hal ini kerana saya mendapati bahawa crepe paper flower itu sangat mudah terkoyak. Seterusnya, warna yang agak kusam dan tidak berkualiti. Kerana apabila saya mewarnakan papan pemotong, warna yang dihasilkan itu tidak begitu sekata dan tidak begitu cantik. Dan ini menunjukkan warna yang saya gunakan itu tidaklah berkualiti. Akhir sekali ialah cadangan penambahbaikan. Cadangan yang pertama ialah mempelbagaikan lagi elemen-elemen seperti bilangan atau jenis buah-buahan. Contohnya, saya meletakkan lebih banyak buah-buahan ataupun saya buat bakul yang lebih besar untuk memuatkan lagi pelbagai jenis buah-buahan yang lain. Seterusnya ialah menggantikan bahan yang digunakan itu dengan bahan yang lebih kukuh dan tidak mudah rosak. Dan akhir sekali, menggunakan cat air yang lebih berkualiti dan mempelbagaikan lagi warna agar ia tidak menjadikan produk itu kelihatan begitu kosong. Contohnya papan pemotong itu, jika saya guna cat air yang lebih berkualiti dan menggunakan pelbagai warna, mungkin ia akan lebih menyelahkan lagi papan pemotong produk saya. Sampai itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.